Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ni Kak Tim nak buat tutorial yang kedua. Okey, berdasarkan tutorial yang pertama itu hari, ada bagi feedback pada Kak Tim. Mereka masih belum faham, masih rasa macam susahnya akaun ni. Okey, tak apa. Kita tinggalkan bab akaun dulu. Okey, so Kak Tim nak bawa korang faham senario ataupun the whole picture. Apa sebenarnya orang akaun ni buat? Okey, apa kerja dia? Okey. You all sebagai individu yang mempunyai perniagaan masing-masing, tak kisahlah perniagaan apa, perniagaan dari rumah ke, dropshipper ke, servis ke, betul-betul ada kedai ke, macam mana ke, tak kisah. Yang pentingnya apabila kita ada saja perniagaan, bererti kita akan memulakanlah langkah-langkah seperti ini, langkah-langkah berikutlah. So jadi Kak Tim letakkan beberapa steps lah, senang. Okey, untuk you all faham macam mana mengurus buku kira-kira kita, maknanya mengurus buku kira-kira perniagaan kita sendiri. Okey, so jadi apabila kita ada satu perniagaan, okey, bererti akan adalah transaksi-transaksi bagi setiap urus niaga yang dijalankan. Okey, antara transaksi yang akan berlaku, dia akan melibatkan duit keluar atau duit masuk. Di mana duit keluar itu berlaku? Macam Kak Tim cerita sebelum ni lah, tutorial pertama. Maknanya duit keluar tu akan masuk ataupun keluar melalui bank ataupun di tangan. Maknanya secara directly lah, terus. Okay, ada dua tu saja. Okey, jadi apabila berlakunya transaksi-transaksi ini, maka catatan hendaklah dilakukan. Okey, mengapa kita panggil catatan bergu? Supaya dia balance. Maknanya kalau ada belah debit tu 100, maka mesti akan ada belah kreditnya 100 juga. Ini konsep bergu, konsep debit kredit untuk balancekan. Okey, tak payah pening-pening kepala. Kita letak benda tu sekejap di sebelah belakang kita lah, di belakang kiri kita. Okey, untuk memahami the whole concept of kita punya business, kita punya catatan transaction tu, pertama sekali kita kena ada sistem perfailan yang tersusun, yang simple dan tersusun. Okey, bagi Kak Tim, Kak Tim tak suka buat banyak-banyak file. Sebab buat apa kita buka banyak-banyak file? Sebab kita punya syarikat pun, syarikat perniagaan kita pun kecil lagi. Kalau syarikat perniagaan kita dah besar, berarti kita dah maju, maka kita tak payah pening kepala menguruskan keuangan lagi dah. Kita akan suruh orang lain yang uruskan, iaitu betul-betul mereka yang ahli dalam bidang ni lah, iaitu accountant, ataupun pegawai kewangan, kerani akaun, ataupun apa-apalah yang memang fokus kerjaya mereka dalam bidang pengurusan dokumentasi ni. Okey, baik. Sebagai orang yang berpengalaman dalam buka perniagaan, ya, Kak Tim sebenarnya sebelum ni ada perniagaan tadika, dan sekarang Kak Tim buat keropok leko di island ni lah. So bila Kak Tim buka perniagaan, of course pertama sekali yang Kak Tim akan sediakan ialah file bank statement, iaitu penyata bank. So jadi macam mana rupa penyata bank tu? Bila kita buka akaun bank, kita akan dapat contoh penyata bank lah. Okey, ini adalah salah satu contoh penyata bank. Mungkin dia tak akan sama macam penyata bank di Malaysia lah, tapi you all mesti tahu kan macam mana rupa dia. Maybank ada, Bank Islam dan sebagainya. Terpulang kepada akaun bank mana yang you all buka kan. Okay, ini salah satu contoh akaun bank di negara ini. Okay, so jadi ini adalah bulan November. So jadi sepanjang tahun kita berniaga, pastikan kita menyimpan akaun bank kita start daripada permulaan kita membuka akaun ni
sehinggalah habis lengkap 1 tahun. Okey, andai kata perniagaan kita buka pada bulan 7. Okey, contohnya 9 Julai ni kan, kita baru buka akaun bank. So jadi kita simpanlah daripada bulan 7 sampai bulan 12, iaitu Disember ni. 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti ada 6 bulan. Okey, bagi Kak Tim suka selesaikan akaun mengikut tahun sebab ia lebih mudah, lebih senang. Kalau kat Malaysia, kita bayar tax pun senang sebab kita ikut tahun, berakhir pada Disember pada tahun tersebut. Okey. So jadi pastikan semua akaun bank ini tersusun rapi dan simpan dengan sempurna. Baik. Itu untuk penyata bank statement. Yang kedua, file yang kedua yang kita perlu sediakan ialah cash voucher. Okey, ini adalah pembelian ataupun perbelanjaan. Itu purchase ataupun expenses yang kita beli menggunakan duit tunai. Itu cash Okey. So CV adalah maksudnya cash voucher lah. Paid by cash. Kalau ini Kak Tim tulis macam ni sebab nak bagi faham lah. Kalau tidak, Kak Tim tulis cash voucher kat sini je. So Kak Tim dah faham dah benda tu. Tapi ni untuk tutorial hari ni, Kak Tim tulis dalam bentuk CV paid by cash. You all pun boleh buat benda sama. Sebenarnya tak ada masalah pun, tak menjadi kesalahan. Itu semua terma sahaja, terma ataupun terminologi sahaja. Tak ada menjadi masalah apa-apa pun. Okey. So paid by cash ni macam mana contoh dia? Biasanya kita beli barang melalui pembayaran tunai, kita akan dapat resit macam ni. Okey, seperti ini. Besarkan sikit ya. Lebih kurang macam ni lah, tak nampak sangat kan. Okey, ataupun resit-resit ini bolehlah disimpan seperti ini di dalam satu dalam satu file tadilah. Dan kita ikut bulan. Itu sama juga macam akaun bank statement tadi. Okey, tapi kita ikut bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan sebagainya. Okey, kalau ini mungkin transaction dia tak banyak, okey, sudah letak dalam A4 paper and then dia orang tampal. So lebih nampak sistematik, cantik dan kemas. Okey. So, seterusnya ini adalah payment voucher. Apa payment voucher ni? Payment voucher ni sama juga. Kita ada receipt macam tadi. Ada kalanya receipt kita lebih kepada invoice ke ataupun apa-apalah. Tapi kita bayar by bank. Maknanya kita bayar by check lah. Ataupun kita bayar melalui transfer duit kita ke akaun bank kita kepada bank orang lain. So ini nama dia PV, paid by bank. So biasanya kita buat pembayaran ni sama ada kita beli barang ke, beli barang aset ke, beli barang apa-apa ke, ataupun expenses lah, macam kita bayar utility bills ke, kan, kita bayar rental ke, apa-apa saja yang berkaitan dengannya. Okey, so contoh payment voucher yang kita boleh buat untuk menunjukkan pembayaran itu telah dibuat kepada seseorang, kepada orang tersebut lah. So simple je, tulis payment voucher, PV nombor berapa, okay, 001, kita mula biasanya 001 lah, 001, 002 dan seterusnya, ikut dia punya ni lah, sequence. Okay, and then amount dia berapa, katakan amount dia 1,000, whatever, and then date daripada tarikh yang kita keluarkan. Method of payment ni apa tu, kalau check by check lah, kalau by transfer ke apa-apalah. Okay, so jadi tengok di cash or check. Ini payment voucher dia buat dua, sama ada payment voucher tu dalam bentuk payment dari cash ataupun by check. Tapi macam Kak T suka tulis payment voucher means for focusly hanya khusus untuk account bank, dan satu lagi cash voucher adalah hanya khusus untuk pembayaran tunai. Okey, ni jumlah dia. And then being ni maknanya pembayaran disebabkan apa, bayar apa, bayar utility bill ke, bayar rental ke, itulah je lah kat sini kan. Payee ni adalah nama pembayar.
Kalau kita bayar cek tu, ataupun kalau kita bayar cash, kita letaklah nama orang tu kat sini kan. And then approved by, paid by, and then signature. Oleh sebab company kita ni baru lagi, kita lah si tukang approve-nya, kita lah si tukang bayar, maka kita letak satu je lah signature, satu tempat saja. Tapi ini adalah contoh yang kebiasaan diguna pakai oleh syarikat yang besar-besar jugalah kan. Okay, next, okay, invoice. So invoice ni ada dua. Satu invoice yang masuk pada kita, dan satu lagi invoice yang kita keluarkan. Kalau invoice yang masuk, maknanya invoice yang kita dapat, macam letter in, letter out lah kan. Invoice yang kita dapat itu adalah daripada pembelian kita secara hutang. So kita panggil dia adalah creditors, maknanya pemiutang kita lah. Okey. Dan kalau invoice yang dikeluarkan adalah jualan lah, maknanya jualan yang orang beli pada kita tetapi dia berhutang dulu, dia akan bayar kemudian. So ini kita panggil debtors ataupun penghutang. Okey, contoh ada tak kat tim sediakan? Kejap ya, kita tengok. Okey, wait. Ini adalah statement. Okey, ini adalah statement. Ini kalau kita bagi kat orang lah statement ya. Tak ada sediakan contoh invoice. Okey, tapi tak apa. Invoice tu macam normal, macam biasalah, rasanya faham kan. Okey, tak apa. Yang ni lastly but not least, ini adalah cash receipt lah. Cash receipt ni biasanya Kak Tim tak simpan dalam filing, tapi Kak Tim simpan dalam bentuk buku sahaja. Maknanya setiap pembayaran jualan secara tunai, Kak Tim akan tulis dalam bentuk receipt, and then Kak Tim simpan ikut bila dah habis satu buku ni, simpan satu buku, buku kedua, buku ketiga, mengikut serial number yang ditetapkan. So jadi kat situ kita nampak audit trail kita cantik. Audit trail kita tersusun. Kalau auditor datang pun dia takkan banyak soal lah. Dia akan yakin bahawa kita punya sistem rekod perniagaan kita cantik dan kemas dan berwibawa. Okey, baiklah. Sekejap ya. Okey. Yang ni basically ialah organisasi, kita nak how to organize file kita lah ya. So selepas pada tu barulah kita boleh melakukan transaksi dekat sini dengan lebih mudah dan tersusun rapi. Okay, Kak Tim stop sampai sini dulu supaya kita boleh faham dengan jelas, supaya tak pening. So bila kita nampak benda ni, baru kita nampak dia punya step untuk buat transaksi-transaksi tersebut. Okey, harapnya untuk tutorial ni dapat beri feedback dekat group lah, dekat group Telegram support kita, supaya Kak Tim boleh faham apa yang you all tak nampak, apa yang you all nak belajar, apa yang you all rasa masih keliru, supaya Kak Tim boleh improve lagi untuk next tutorial. Okey, salam semua. Assalamualaikum.